Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ini datangnya daripada Gagak Kopi Kau. Nama sebenarnya tak tahulah, tapi dia letak sini Gagak Kopi Kau. Jom kita terus dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang saya nak ceritakan ni adalah satu kisah seram yang terjadi sekitar tahun 2009 dulu. Tapi terpulanglah pada anda ya, nak judge macam mana. Sama ada kisah ni misteri ataupun kisah seram. Sebab pada saya yang mengalaminya tu memang rasa seram lah. Tapi pada anda, dengarlah nanti tu tak pastilah saya macam mana. Kisahnya macam ni tau. Masa tu kami ni satu grup bertugas dekat sebuah pelabuhan terkenal dekat selatan tanah air. Dekat mana tu saya tak nak ceritakan lah ya. Okey, kerja kami buat permantauan kualiti udara dan pencemaran bunyi dekat kawasan kilang. So, macam biasalah kan. Bila kami buat kerja-kerja pemantauan macam ni, dia akan dijalankan selama 24 jam tau. Maksudnya, kita orang semua ni akan duduk berkampung dekat situ satu hari suntuk lah. Daripada pagi tu membawa ke pagi balik semula. Kena duduk je lah dekat situ kan. Bila kami dah sampai dekat sana tu, dah jumpa dengan person in charge dekat sana, kami pun mulalah set upkan semua barang-barang kami untuk nak mulakan tugas lah. Bagi saya lah kilang yang kami pergi ni boleh tahan juga tau. Boleh kata besar jugalah. Dan kami ni perlu pasang alat pemantauan ni dekat setiap penjuru premis tau. Kira 4 penjuru semua tu lah kena pasang. Masa tu, kita orang ni datang satu grup tau. Satu grup kita orang ni ada 3 orang. Jadi senang lah kan. Cepatlah sikit siap kerja kami ni. Dan siangnya tu, semua berjalan dengan lancar je. Tak ada apa pun yang jadi. Tak ada apa-apa pun yang pelik berlaku tau masa siangnya. Tapi, bila malam menjelma, poin nombor 3 ni, kenapa tak ada reading ni weh? Siapa yang pasang ni tadi Aku lah. Aku yang pasang. Yelah. Aku pergi cek balik lah. Malam tu, saya terpaksalah pergi balik dekat tempat yang saya dah pasang siang tadi. Untuk nak periksa bateri alat pengukur bunyi tu. Dan alat yang saya nak cek ni kan, dia bukan alat rakam suara tau. Fungsi dia untuk nak rekod frekuensi bunyi aja. Jadi suara tu memang tak ada lah. Dan saya ni pula nak pastikan yang bateri dia tu masih ada lagi. Untuk bayangan anda semualah tempat yang saya nak kena pergi ni dekat belakang kilang yang besar tu. So memang jauh lah daripada kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya masa tu, dia orang duduk dekat guard house saja, dekat depan kilang tau. Dan boleh kata tempat tu macam seram jugalah. Sebab saya ni nak kena masuk dalam semak belukar dekat belakang tu. Dah lah masa tu baru lepas hujan kan. Tapi yang peliknya walaupun baru lepas hujan, tempat tu rasa macam bahang gitu tau. Tak tahulah, langsung tak rasa sejuk. Dan yang paling saya perasan, sunyi betul dekat kawasan tu. Yalah, biasanya kan kalau lepas hujan, mestilah kita dengar bunyi unggas lah, bunyi katak lah kan. Tapi saya langsung tak dengar bunyi apa-apa. Dan tempat tu memang senyap sangat tau. Itu yang pelik tu. Saya sebenarnya legalah juga. Sebab alat pengukur bunyi ni memang leceh nak set up. Memang nak kena tempat yang betul-betul senyap. Barulah boleh nak set up. Kalau tak, nak dapatkan set up yang betul. So, masa saya tengah duk fokus kan, duk bilik-bilik alat tu kan, tiba-tiba telefon saya berbunyi. Dan saya tengok, rupanya kawan sekerja saya yang call saya tau. Nama dia ni Sam. Sam, ada apa hal call ni? Weh, engkau kat mana tu? Lah, aku kat belakang ni lah, tengah set up benda lah ni. Kenapa? Ingat aku mula ke apa?
engkau dekat belakang tu dengan siapa weh? Lah kau ni dah tentulah aku seorang kan. Takkan dengan awek pula. Kau ni kenapa ni? Tiba-tiba je call. Dah tak ada kerja ke apa? Ah, tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa lah. Kau siap nanti datang dekat guard house cepat sikit tau. So, bila saya dah settle pasang alat tu, saya pun geraklah pergi ke pondok guard dekat depan kilang tu. Tempat kat mana kawan-kawan saya semua ada. Sampai dekat pondok guard tu, saya tengok kawan-kawan saya semua dah ada kat situ tau. Dengan Pak Guard tu sekali. Dan diorang ni semua tengah tengok skrin CCTV. Sam pandang kat saya kan. Engkau tadi seorang je ke kat belakang tu? Iyalah aku seorang lah. Dah tu dengan siapa lagi? Apa hal korang ni? Cerita lah. Sini. Ni kau tengok ni. Masa ni kan, Sam tunjukkan saya rakaman CCTV tau. Dan dekat skrin tu, nampaklah saya tengah set up alat tu kan. Dan rakaman CCTV tu diambil daripada bangunan yang agak jauh jugalah daripada tempat saya buat kerja tu. Tapi memang boleh nampaklah rupa saya kan. Pada awalnya, saya seorang je tau dekat dalam tu dalam rakaman tu. Tapi kan, bila time saya tengah sibuk-sibuk buat kerja saya dekat situ, muncul satu kelibat macam seseorang tau. Pakai baju putih, rambut panjang. Dia ni berdiri tak jauh tau daripada saya. Dan dia tak buat apa-apa pun. Dia cuma setakat berdiri, dia pandang menghadap saya. Dan saya dalam rakaman tu nampak macam tak perasan apa-apa langsung tau. Duk leka kan, buat set up alat tu je lah kan. Dan ada sesekali tu saya macam toleh lah kiri, kanan, depan, belakang gitu. Mungkinlah saya rasa masa tu saya rasa pelik sebab sunyi sangat keadaan kat situ. Dan dalam rakaman tu, saya siap toleh lagi pandang arah makhluk tu. Maksudnya saya macam pandang betul-betul tau kat dia. Tapi langsung saya tak ada buat apa-apa reaksi. Tu. Kau nampak tak orang tu tadi? Dia tu siapa ni? Kau tak nampak ke orang tu? Sumpah demi Allah. Aku tadi buat kerja seorang aja. Mana ada orang kat situ meremanglah aku. Masa ni kan saya dah berderau dah darah. Of course memang meremang habis dah. Tapi tak boleh nak buat apa pun. Sebab kami memang nak kena stay dekat situ juga sampai esok tau. Nasib baiklah masa tu kita orang ni duduk ramai-ramai dekat guard house kan. Kalau saya seorang-seorang, memang saya dah lari balik time tu juga. Dan esoknya tu kan, bila kami dah balik office, saya pun ambil data daripada pengukur bunyi tu lah. Yang peliknya, daripada 4 alat tu kan, 3 alat tu bacaan dia normal je. Tapi satu alat daripada tempat yang saya pasang malam tadi, bacaan frekuensinya tu tinggi gila tau. Saya pun tak tahulah nak jelaskan macam mana pada bos saya pasal benda ni. Bila saya cerita pasal bacaan data meter tu macam pelik, tak accurate kan, bos saya cakap, yalah, mungkin kau salah setting kot. Ataupun mungkin ada binatang lalu kat situ. Sampai sekarang ni kan, misteri ni tak terjawab tau. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Menarik tak menarik kan? Kisah pasal orang tu tengah buat kerja. Ada pula Cik Pun duduk kat situ tengok dia buat kerja berhati. Mungkinlah Cik Pun tu pelik. Apa benda lah budak ni buat agaknya kat sini kan? Okeylah. Untuk sekarang ni Abang KSM dah buat sikit perubahan lah. Satu hari abang nak keluarkan 2 video. Satu video ada 2 cerita. Dia punya masa untuk satu-satu video tu lebih kurang dalam atas 15 minit ke 20 minit lah macam tu kan. Jadi ada 2 video tau satu hari. Jadi korang pergi cari tau video yang lagi satu. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang kedua untuk hari ni. Okey, untuk kisah yang kedua ni datangnya daripada Umar Raimi. Jom kita dengarkan kisah yang kedua ni. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ni saya nak kongsikan satu kisah seram. Walaupun nak kata seram tu tak adalah seram sangat. Tapi sajalah saya nak sharekan juga. Okey, macam ni cerita dia. Cerita ni berlaku masa saya dengan dua orang sepupu duduk di ladang milik atuk kami. Ladang tu terletak dekat dalam kawasan hutan dekat Felda. Okey, nak dijadikan cerita, petang tu kami bertiga melepaklah dekat satu pondok kecil dekat dalam ladang atuk tu. So, sambil duk melepak-lepak tu, kita orang ni pun mainlah handphone atuk. Yelah, nak borak dah tak tahu nak borak apa dah. Sedara mara sepupu-sepapat tu kan. Macam tu lah. Dan masa ni kan, kalau tak silap saya lebih kurang dalam pukul 6 lebih petang lah macam tu. Tiba-tiba, seorang saudara kami datang situ tau. Dengan muka yang macam pelik sikit lah muka dia tu kan. Dia datang, lepas tu dia tanya. Weh, korang, sikat dekat mana ah? Sikat dekat mana? Alah kau ni, sikat pun nak tanya ke apa? Kau carilah sendiri. Dalam bilik tu. Takkanlah kita orang nak melepak pun nak bawa sikat. Pergilah dalam bilik sana tu. Weh, jap. Kau nak masuk bilik kan? Kau nak ambil sikat kan? Tolong aku jap. Ambilkan baju aku sekali boleh? Budak ni. Kau tengoklah tu. Saudara siapalah perangai macam tu. Aku minta tolong sikit pun tak jawab. Alah kau ni. Dia kan senyum tadi tu. Kejap lagi dia ambil lah baju kau tu. Kau ni sikit-sikit nak kecil hati. Macam perempuan pula. Tapi kau perasan tak? Kenapa dia senyum lain macam Sampuk setan ke apa dia ni? Kau ni bongok lah Ada ke cakap macam tu? Tak baik tau cakap orang macam tu. Saya sebenarnya kan dah pelik sangat dah masa tu. Sebab saudara saya tu dia senyum lain macam sangat. Tak tahulah saya nak terangkan macam mana tau. Tapi serius bang. Senyuman dia tu memang seram. Creepy habis lah. Dah tu daripada awal dia datang kat kami tu kan dia minta sikat kan. Dia senyum aja. Saya ni malas lah nak fikir yang bukan-bukan. Saya ingatkan dia tu sajalah nak buat lawak kan. Jadi kita orang pun buat bodoh dan sambung melepak lagi. Lepas 20 minit macam tu kan, saya dah pelik dah. Kenapa saudara saya ni tak keluar-keluar daripada bilik tu lagi? Weh, mana budak tu pergi lah? Lama no ambil baju pun. Takkanlah tak jumpa baju dengan sikat pula. Selekeh betul lah budak ni. Kau ni kenapa lah? Kenapa kau ni emosi sangat hari ni? Relax lah weh. Dia adalah dalam bilik tu. Dia malas nak layan kau agaknya. Jap lah. Aku nak pergi masuk bilik kejap lah. Nak tengok dia ada ke tak ada dalam bilik tu. Jadi, saya ni pun pergilah ke bilik tu. Ada satu bilik macam dalam bangsal tu lah. Bilik tu memang tempat melepak-lepak juga. Tapi dia ada dinding. Okay? So, bila saya sampai dekat bilik tu, saya perasan pintu bilik tu masih berkunci daripada luar. Maksudnya, saya ada mangga lagi tau. Dan masa ni saya dah mula tertanya-tanya juga. Macam mana pula dia boleh masuk kalau pintu ni masih kunci? Dan tak fikir panjang, saya terus buka kunci pintu bilik tu dan saya masuk dalam bilik. Cari, budak tu tak ada pun dalam bilik tau. Dan untuk gambaran pendengar semualah bilik tu kecil aja. Ada satu ruang untuk tidur dan ada satu tandas dalam tu. Jadi memang tak ada tempat pun kalau dia nak sembunyi dekat dalam tu. Yang peliknya, saya tak jumpa dia tau. Saya sebenarnya dah rasa dubdap dah rasa lain macam tau. Dah takut lah masa ni. Cepat-cepat saya keluar daripada bilik tu dan pergi semula dekat tempat kami melepak tadi. Korang! Korang ada nampak tak Faris keluar daripada bilik tu tadi? Tak ada pun. Mana ada nampak dia keluar? Kenapa weh? Korang serius lah. Kau ni serius lah ni. Kenapa? Cakap dah kenapa? Tadi aku dah tengok tadi dalam bilik tu. Tapi tak ada orang lah dalam bilik tu. Dia tak ada dalam bilik tu pun. Alah kau ni pun. Mungkin dia dah keluar masa kita tak perasan tadi kot. Kan kita tengah sibuk tengok YouTube tadi. Kau ni pun wara sangat lah. Tak. Masalahnya masa aku buka pintu bilik tadi, pintu tu masih lock weh.
Kalau pintu tu lock, macam mana dia boleh masuk dalam bilik? Ha? Betul juga. Macam mana dia masuk? Dia bukannya ada kunci bilik tu pun. Masa ni kan, kami semua dah rasa seram semacam macam tau. Jadi kami pun pergilah cari Faris untuk kepastian. Dan pusing, lalas kami pergi cari, kami jumpa Faris tengah makan dengan atuk dekat depan sikit tu tau. Oi, Faris. Lah, tadi kau kata kau cari sikat. Kau dah ambil ke sikatnya? Bila masa pula kau ni? Mana ada weh? Aku kat sini je lah dengan atuk daripada tadi. Korang ni dah kenapa? Masa ni terus meremang-remang lah bulu roma kami. Kalau dia ada dekat sini, jadi yang kami nampak tadi tu siapa? Barulah kami tersedar. Yang kami nampak tadi tu bukan Faris. Sebenarnya lah sebelum kami duduk melepak dekat pondok tu tadi, kami ni ada main pistol manik tau. Dekat dalam kebun atuk. Dan biasalah kan, budak-budak lagi. Kalau main tu memang tak ingat dunia punya lah. Segala benda kami tembak tau. Termasuklah ada satu pokok pisang ni. Dan masa tu kan memang tengah seronok. Memang tak fikir apa pun lah. Dan lepas daripada kejadian tu, kami tak berani lagi nak main dekat dalam kebun atuk tau. Nak pula dekat-dekat kawasan pokok pisang tu. Malam tu kan, masa dalam perjalanan nak balik ke rumah pakcik saya tu, kami dengar macam ada yang ketuk-ketuk tau dekat belakang cermin kereta tu. Masa ni masing-masing dah takut lah kan, menggeletor dah masing-masing. Tapi buat-buat macam tak tahu je lah. Langsung kami tak pandang pun dekat belakang tu. Dan Alhamdulillah, benda tu tak ikut kami balik. Dan pengajaran daripada kisah ni lah jangan sesekali buat sesuka hati dekat kawasan yang bukan tempat kita. Tak kira lah kebun ke, bangunan kosong ke, hutan ke, janji bukan tempat kita sebab kita tak tahu apa yang ada kat situ. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang ni? Menarik tak menarik kan? Yalah, moral of the story tu betul lah Kita jangan, kalau kita pergi tempat-tempat yang kita tak biasa, jangan cakap besar, jangan buat yang bukan-bukan. Yang penting jangan buat yang tak senonoh lah, senang kata kan. Yelah, kita tak tahu apa yang ada dekat kawasan tu. Silat-silat hari bulan nanti ada pula yang mengikut balik kan. Baiklah, Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf. Kalau tadi tu Abang KSM ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa, harap sahabat semua dapat maafkan Abang ya. Baiklah, mana yang belum like tu, tekanlah button like tu dulu. Mana yang belum subscribe tu, tekanlah button subscribe tu. Jom support channel KSM. Kita kan geng? Baiklah, dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pada pukul 4 petang, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.